tentang hal-hal berhubung dengan ziarah kubur. Ya, hal-hal berhubung dengan ziarah kubur yang kita katakan disunnahkan kita ziarah kubur untuk memberi peringatan tentang kematian. Kemudian kita disunnahkan memberi salam ketika menziarahi kubur. Kita disunnahkan juga melafazkan doa-doa. Semoga yang hidup kita ni dapat peringatan, yang mati juga dapat keampunan daripada Allah. Dan hari ini kita sambung dalam bab hal-hal yang dilarang ketika ziarah kubur atau yang tidak dilarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis yang disebut sebelum ini, yakni berhubung dengan adanya orang lelaki ziarah, adanya orang perempuan ziarah dan sebagainya, kita akan kupas pada kesimpulan ini insya-Allah. Baik. Hadis-hadis yang disebut ini mencakupi pengertian yang sangat penting bahawa ziarah kubur bagi lelaki dan perempuan asasnya dibolehkan. Tiada larangan, ya. Asasnya ziarah kubur lelaki maupun perempuan. Lelaki dah tentu lah. Ya, lelaki malah disunahkan. Perempuan juga adalah tidak dilarang, yakni dibolehkan. Maka cuma kita bincang hari tu, kalau yang ziarah tu, yang pergi ziarah tu anak dara. Kalau anak dara tu comel kerang, tok siap pun berkenan. Maka jadilah tak apa elok kan, ya. Baik. Jadi kita tu belajarlah elok-elok. Kalau yang ziarah tu janda berhias pula tu yang gali kubur pun minat dengan dia. Udah, jadi tak elok lah. Tapi kalau pergi tu dengan tidak menghadirkan fitnah. Ini perempuan dia adalah tata tertib dia tu. Dia pergi bersama mahramnya, bersama rombongan beberapa orang yang boleh menjaga daripada fitnah maupun keselamatan dia tu. Bagi orang lelaki bila-bila masa. Cuma asasnya boleh ke tak boleh ziarah kubur? Boleh. Itu jawapan dia paling awal sekali. Baik. Begitu pula mengucapkan salam kepada ahli kubur ataupun ahli diyar. Hari itu kita baca bahawa beri salam ini yang pertama pandang ke arah kubur, Assalamualaikum. Dah, boleh dah. Boleh terima dah. Dengan bila kita pandang arah kubur tu niat kita nak bagi kat dia lah. Boleh. Ataupun kita baca Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ataupun kita baca Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada ahli taman yang penghuninya itu orang beriman dan orang muslim. Ataupun yang paling panjang yang kita baca hari itu Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu yang paling panjang. Jadi kalau kita ni memang biasa kalau boleh nak yang paling pendek, tapi reta paling panjang. Itu kan, ya. Kalau amal paling sikit, kalau duit paling banyak. Itu perangai kita gitu. Tapi tak apalah, paling kurang kita kata Assalamualaikum ya ahlil kubur, insya-Allah. Baik, jangan tinggal beri salam. Samalah macam mana kita bertemu orang-orang hidup, ketika bertemu orang mati yakni di kubur, itu jangan tinggal-tinggal. Salam ni adalah satu doa yang paling sempurna. Ya, baik. Bahkan mayat itu menjawab salam orang yang mengucap salam kepadanya. Cuma kalau awak bagi salam, tiba-tiba dengar orang jawab salam, lari, jangan tunggu. Itu kan, ya. Maka dikatakan Assalamualaikum ya ahlil kubur, maka mereka pun menjawab salam kita. Malah ulama menyebut bahawa kita bagi salam tu itu kebaikan bagi si mati. Ya, baik. Dan juga wanita dibolehkan menangis di sisi kubur. Kenapa disebut wanita? Sebab biasanya lelaki tak menangis. Lelaki tunggu je bini mati nak menikah lain. Contoh
kan ya. Orang perempuan ni dia menangis. Nangis. Iya sungguh kadang saya jumpa dengan anak murid saya. Laki mati 18 tahun dah. Ulang pergi kubur. Ulang kubur nangis. Ulang kubur nangis. 18 tahun. Bayangkan. Ya. Tapi itulah sifat orang perempuan. Boleh ke tak boleh menangis? Jawabannya boleh. Tangisan, kesedihan adalah perkara biasa. Nabi pun menangis ketika menziarahi sahabat yang namanya Uthman bin Maz'un. Ketika itu Uthman bin Maz'un meninggal, Nabi pun menangis. Kenapa? Sifat kasih seseorang manusia kepada manusia yang lain. Tambah kita laki bini, seorang daripada Perlis, seorang daripada Johor, datang kerja di Subang Jaya. Bertemu di Subang Jaya, menikah, makan sepinggan, kan ya, tidur sebantal, mandi satu kolah, kan ya, sebagainya lah. Hidup tahu dah kentut bau macam mana, tahu segala-gala macam dah. Itu tiba-tiba dalam puluhan tahun kita berhampir, tiba-tiba dah tak ada, hilang. Terasa sangat lah, sangat terasa. Cuma itulah hakikatnya. Last sekali Allah nak bagi kita sedar bahawa itu pinjaman dia je. Masa dia bagi bini, masa dia bagi laki, dia tak minta pun 1 bulan kena bayar berapa. Tak ada pun. Dia minta ketaatan sahaja kepada dia, insya-Allah. Last kali kenapa dia ambil? Sebab dia nak bagi tahu kita bahawa kita tu hamba je. Okay? Apa yang ada di keliling kita semua fana. Fana, semua binasa. Ada anak tak? Ada. Kadang anak mati dulu. Ada bapak tak? Bapak tengok jenazah anaknya begini. Saya belah isteri saya, Onyang tengok atuk nenek tu umur dah mati dah. Mati lo 7 orang mati. Kemudian ada seorang lagi, anak dia tu OKU. Dia sihat. Dia dipanggil saya Am. Cuba tengok. Onyang tengok anak-anak dia, esok Onyang mati, dia orang tak boleh tengok. Dia kata gitu. Last kali anak dia OKU. Allah matikan dulu anak dia, baru selepas 2 minggu tu dia mati. Sebab kalau dia mati dulu, anak tu tak ada orang nak ambil tahu. Tu nikmat Allah Ta'ala bagi. So kita kena lihat macam tu lah. Kita lihat apa yang berlaku, apa kita panggil COVID-19, Coronavirus 2019. Kita pandang itu ujian dan bala serta musibah yang kita boleh mengambil pengajaran. Kita pandang sajat pakai telekung, pi mana? Pi umrah. Kita boleh pandang, kita makin belajar bahawa Islam kata macam ni, Islam kata macam ni. Kita pandang abang bocil meninggal dan tiba-tiba ada orang berebut reta. Maka kita pandang, isteri patutnya haknya, bukan adik-beradik. Sebab awak ada anak lelaki tu hijab terus, tak layak adik-beradik kau jangan berangan. Tak ada hal, tak ada hak langsung. Ustaz, anaknya kecil. Memang anak ni kecil, jadi mak lah pemegang amanah dia. Tapi itulah hakikatnya bila tak ada ilmu. Tapi bila belajar macam ni baru nampak. Kita nampak ada orang menikah cium adik ipar je, kiri kanan cup cap. Baru kita belajar, ini mahram. Abang ipar tetap tak boleh sentuh adik iparnya, tak boleh. Inilah belaga pipi cup cap. Jadi apa yang berlaku di keliling kita sebagainya mau'izah dan pengajaran yang kita harus pelajari. Okey, baik. Kita nak cerita pasal artis. Tu kan. Kalau nak cerita pening kepala semalam tak tidur. Soalan banyak. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang politik negara? Allah. Saya kata tak payahlah, saya nak tidur. Apa jadi? Kita doa je. Kami pelajar sekolah kami buat solat tahajud. Kami buat solat tahajud, kami buat solat solat hajat. Ya Allah, permudahkan apa sahaja yang berlaku pada kami, asal hadirkan pada kami buahnya kebaikan demi kebaikan. Sudah. Sokong yang mana Allah pilih, sudah selesai. Yang lain tak payah susah hati. Okey? Baik. Jadi kita katakan di sini wanita dibenarkan dan wanita juga dibenarkan menangis, tetapi tangisannya harus berpada-pada. Okey?
Andaikan ziarah kubur dan tangisan wanita itu diharamkan, nescaya Nabi akan melarang ada wanita yang menangis di atas kubur anaknya tu. Tu hadis yang kita baca sebelum ni. Ya, seorang wanita pergi ke kubur, Nabi lalu situ, kemudian tengah wanita tu tengah menangis, Nabi kata, "Wahai kakak, jangan menangis." Kakak tu kata apa? "Kau apa tahu?" Dia tak tahu yang Nabi tu. Bila dia tahu tu, dia pergi minta maaf. Ya, maka boleh, Nabi tak larang pun, tak larang macam tu. Tapi tangisan tu kerana apa? Sifat kasih dan sayang bila kehilangan kita punya kekasih. Dulu kan kita bercinta bagai nak rak, tiba-tiba hilang kan, ya Allahu Rabbi. Dululah laki kita, bini kita lah sapu minyak panas kat betis sakit urat. Kan paling tidak tolong garu belakang pun jadilah. Iya sungguh. Kan ini nikmat yang sangat besar. Baik, sebagaimana jadi apa yang diriwayatkan orang tentang larangan ziarah itu adalah tidak sahih. Siapa-siapa yang kata bahawa orang perempuan tidak boleh menziarahi kubur itu adalah tidak sahih. Cuma perlu ada disiplin dia. Cuma yang benar dilarang adalah wanita yang dalam iddah selepas kematian suaminya, yang ni benar-benar dilarang. So perempuan bila saat mati je suami je, saat itu bermulalah iddahnya 4 bulan 10 hari, maka jangan pergi kubur ketika orang lain hantar jenazah lakinya. Awak duduk je di rumah tenang, damai, doa pada Allah Ta'ala, ulang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ulang yang tu, insya-Allah Allah bagi kepada kita kebaikan. Baik, adapun yang sahih ialah apa yang telah saya katakan tadi, iaitu boleh, yakni wanita itu keluar untuk menziarahi kubur, kecuali yang tidak dibolehkan apabila wanita itu keluar dengan tidak menjaga perhiasannya, tabarruj, melampaui batas. Pergi kubur kasut tumit tinggi, tenggelam tanah kubur. Pergi kubur ni pakai tudung ni ada 17 tingkat macam KLCC. Pakailah macam-macam pangkat, ada lance corporal, sarjan, botah kepala macam-macam. Pakai bedak ni tak payah cakap lah, dah macam opera. Kan ya, pakai celak udah macam mereka dengan Syabana Azmi. Tu kan melampau lah tu. Itu nama dia tabarruj. Penampilan itu melampaui batas, yakni mempertontonkan perhiasan dan kecantikan, ataupun tabarruj itu melupakan perkataan. Lembut benar cakapnya dengan laki pun lari. Dengan orang lain lembut. Itu bahayalah. Atau lain-lainnya dalam hal boleh memikat hati orang lain. Kami orang jantan memang kerja terpikat aja. Kerja kami terpikat. Dia bukan kira siapa. Ya, maka itu memang dilarang. Kata Al-Qurtubi bahawa tabarruj itu kena jaga, ya, terpelihara tu. Kalau tabarruj maksudnya pakaiannya tidak dijaga, biasanya insya-Allah orang pergi tanah kubur, dia pakai je baju kurung, dia pakai je telekung, dia pakai je jubah macam biasa-biasa je. Rasanya tak make up rasanya. Tu kan. Tapi zaman sekarang, ya, kau tunggu hari raya kan, kau tunggu satu bas turun semua merah sedondon macam kumpulan Borea. Tu kan. Atas kuburan yang baca Yasin seorang, yang makan bihun 16 orang. Atas kuburan siap bawa bekal lagi. Siap bawa tikar lagi. Sunnah kita ziarah kubur bukan duduk tapi berdiri. Itu sunnah, berdiri di keliling tanah kubur itu. Nak doa lah, nak baca Fatihah baca lah, nak baca Yasin tak payah, dekat rumah je lah baca. Sebab tu berdiri, bila berdiri awak gaut, sakit urat tak payah lama-lama. Itu agama nyuruh sedemikian. Ni pun kita pening juga 1-2 Rejab ni. Macam-macam orang kata. Sesungguhnya barang siapa yang berpuasa 5 hari, siapa yang puasa 7 hari, siapa yang puasa berhari-hari, sebelum ni tak ada pun puasa.
Tu hadis tu palsu, jangan pakai. Ya, tapi kalau orang yang dah memang suka puasa Isnin Khamis, puasa je lah. Tak adalah larangan sebenarnya. Okay? Hari bulan Rejab ini disuruh supaya banyak bersedekah makanan. Jadi siapa nak buat kenduri, elok buat kenduri bulan Rejab. Tu Sayyidina Umar, dia masak makanan banyak-banyak, kemudian dia bagi pada orang kampung. Kita tak, bulan Syaban baru buat kenduri. Kan, bulan Syaban buat kenduri arwah macam itulah, sambut Ramadan. Syaban orang nak puasa. Baru niat nak puasa, jiran panggil, tak jadi puasa. Tu kan, itu kena faham. Sebab tu amal manusia, kita kena belajar baca kitab bagi betul-betul, insya-Allah. Baik. Dan sebelum dalam bab ini telah diterangkan perbezaan antara wanita tua dan gadis remaja. Maksudnya, masa nak ziarah kubur, kalau orang tua-tua ni, kalau dia pergi tu confirm orang tak wit-wit dengan dia, pergi je lah. Maksudnya dia pergi tu dah makcik-makcik dah. Semua pun orang yang dah kira pandang tu pandang mak-mak, tak ada masalah. Tapi kalau dia tu gadis remaja ataupun dia janda-janda yang zumba aerobik ni tu jaga-jaga. Maka sebab tu hati-hati. Buatlah sesuatu tapi jangan melampaui batas. Simple aja dalam agama ni. Ya. Jadi kamu boleh saja menangis di sisi kubur keluargamu yang telah mati. Jadi tak ada masalah, kata Al-Qurtubi, boleh menangis. Kenapa? Kadang-kadang duduk di rumah kita tak rasa rindu pada dia, pergi-pergi kubur terasa rindu dia. Tambah orang sebelah pula tegur kita, teringat arwah gini-gini, baik dia dulu. Itu bagus. Ungkapan kebaikan terhadap si mati sangat baik. Kan ya, dulu masa kita kuliah bawa dia tepung talam. Setalam kita makan. Iya sungguh. Sekarang dah tak ada lah tepung talam. Cakap dah banyak kali, tak sampai-sampai tepung talam. Tu kan ya. Allah Rabbi. Lama setahun dah ngaji tepung talam. Okey, baik. Tak pandai buat lah. Tak payah buat, jangan hantar. Patuh gigi nanti. Saya peminat tepung talam. Tepung talam satu talam saya makan. Sarapan pagi sikit, makan tengah hari sikit. Kadang saya suka ambil yang putih coklat, patu putih hijau, apa lebih kurang tak kisahlah, bubuhlah kalau apa pun. Kan. Okey, baik. Dan kita menangis tu kerana apa? Sebab kita sedih, sebab kita kesian dengan apa yang tengah dia alami. Mungkin dia dah meninggal dunia, tapi anak-anak dia yang ditinggalkan, isteri yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Mungkin dia dulu tu asas kepada keluarga. Kan ya? Maka saat dia meninggal dunia kita rasa sedihlah bila dia pergi, kerana sedihnya juga ahli keluarganya. Adapun menangis dalam tradisi bangsa Arab jahiliah memang ada yang tidak baik. Yang tidak baik bangsa Arab jahiliah ni, bila dia menangis disebut dengan tangisan yang teriak-teriakan, dipanggil sebagai niyahah. Ya Allah, tepuk kepala lah, tarik rambut lah, tarik baju lah, udahlah rambut jadi macam heliket ditarik gitu, berserabut rambutnya. Itu ya, merempan-rempan ketuk kubur lah dan sebagainya. Ini dipanggil sebagai niyahah, iaitu terkadang diserai dengan jeritan, dengan memukul-mukul pipi, merobek-robek baju. Tangisan ini diharamkan secara ijma' para ulama. Tak boleh, haram. Tapi kalau kita pergi pandang kubur mak kita menangis, teringat arwah mak, itu okey lah, boleh, tak ada masalah. Tu bagus. Kasih seorang anak terhadap ibu dia. Kenapa? Sebab menyesal masa mak ada kita tak taat. Mak dah tak ada baru mikir, sian mak. Masa dulu kita tak gantau RM10 pun tak bagi kat mak. Udah mak tak ada. Dengar pula ceramah, orang lain pula jaga mak dia. Ya Allah, punya dahsyat. Kita rasa kehilangan lah. Sebab masa ada kita tak syukur, masa tak ada kan kita biasa gitu. Dah tak ada baru dapat Tan Sri. Udah mati baru dapat Tan Sri. Apa nak dapat? Tak ada apa lagi lah. Aduh, sedang sian. Saya pergi ceramah dengan artis Tan Sri P. Ramlee, contohnya kan ya. Sian dia. Masa di akhir hayat dia tu dibaling-baling, rata-rata sian. Masa dia orang dah tak nak naik zaman 60-an, Jeffrey Day apa, masa tu orang tak mau dah dengan dia. Pergi RTM, Saloma menyanyi, dia tunggu dekat kantin gini.
Saya baca dokumentari dia. Sangat-sangat pengakhiran dia sangat-sangat derita lah. Sangat derita. Tu kan ya. Jadi kita ni bila apa nama? Kita suka, kita angkat sungguh-sungguh. Tapi bila datang orang lain lupa terus. Tu jaga. Ya, sama juga ustaz ni ngajar. Bila ustaz ni tiba-tiba dapat ustaz baru pula tu, lupa terus ustaz lama. Okey. Sebab tu tepung dalam tak dapat. Okey, baik. Dan sesungguhnya disebut dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambutnya. Ni ada orang perempuan yang bila laki mati, dia cukur rambut dia botakkan kepalanya, tanda dia sedih lah, dia kehilangan no. Sedangkan orang perempuan itu tak boleh membotakkan kepalanya, haram secara mutlak, melainkan dia ada penyakit. Melainkan orang perempuan bukan kata haram botak aja, haram pakai rambut palsu. Tak boleh, walaupun menyambung-nyambung rambut tak boleh. Ustaz, pengantin ustaz, biola pengantin tak pengantin, tak boleh. Ini Aisyah pernah buat dan Nabi larang. Aisyah dulu dia jadi mak andam kepada pengantin. Dia kan orang muda, dia nak pengantin nampak cantik. Itu Nabi SAW tak bagi. Melainkan rambut dia tu botak sangat dan dia berpenyakit, lepas tu dia cukur. Yang tu tak apa. Kalau orang perempuan Allah tak bagi pakai rambut palsu, orang lelaki bagi ke? Lagi tak boleh. Haram terus. Tu kan. Tapi kita tengok le dalam program TV macam-macam, semua pakai belaka. Takut benar kita. Lawan Tuhan tu direct sungguh. Terang-terang lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku berlepas diri, maksudnya Nabi tak mau masuk campur kepada orang yang merengek ni sampai cukur rambut, berguling-guling dan merobek-robekkan baju mereka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Adapun tangisan tanpa teriakan, tangisan yang sedih dia bunyi sok-sek, sekejap gilap hingus, yang tu okey. Tiada teriakan. Maka ada hadis yang membolehkannya, baik di kuburan maupun ketika seseorang baru meninggal dunia. Di kubur boleh nangis, tak ada masalah. Di sisi orang baru mati, di sisi tu kita pergi tengok dia menangis pun, kita menangis pun tak ada masalah. Kemudian kenapa? Sebab itu tangisan kasih sayang yang sangat sulit dihindari oleh manusia. Saya tak tahu, saya pun tak pernah forum dengan si Abam, tapi bila dia pergi, saya agak terasa. Daripada orang lain tu kan, saya memang agak terasa sikit lah, macam saya tak tahu kenapa. Ada manusia yang pergi dan kita terasa macam kita rasa kehilangan sesuatu. Ada seorang ustaz, nama dia Ustaz Hakimuddin. Saya tak rapat dengan dia pun, jumpa Assalamualaikum tu je. Tapi bila dia meninggal aksiden ketika umur 27 tahun, tinggalkan isteri dengan 2 anak kecil, kita rasa kehilangan sungguh. Tengok isterinya, tengok anak-anaknya menangis kat depan jenazah dia tu kan, kita rasa memang kehilangan betul. Okey. Kenapa ya? Sebab dia orang ni sangat memberi erti. Kawan dia baca khutbah siang malam, pagi petang kita dengar khutbah dia ketika hari Jumaat dan sebagainya, dapat kebaikan daripadanya. Baik. Dan seterusnya, bahkan Nabi sendiri pernah menangis ketika putera baginda Nabi, yakni Ibrahim, meninggal dunia, anak kepada Zainab. Ya. Jadi Nabi SAW pun menangis juga masa Ibrahim, anak-anak Nabi ni tambah Ibrahim meninggal ketika umur 18 bulan. Anak-anak Nabi yang kecil, yang lelaki semua meninggal kecil. Tapi yang perempuan semua besar. Jadi isteri kepada sahabat, beratus semualah, semua segala-galanya. Kenapa ya? Disebabkan Allah tak nak panjangkan, memang Allah tak nak panjangkan waris lelaki kepada Nabi. Takut orang kata ni Nabi terakhir, ni Nabi terakhir. Datang pula Abdullah, oh ni Nabi terakhir. Datang Al-Qasim, datang Ibrahim, semua kata oh ni Nabi, ni Nabi, ni Nabi. Maka kadang-kadang itu jadi fitnah. Allah simpan seorang saja, 2 orang saja, iaitu Hasan dengan Husain, cucu
Cucu Nabi pun bertelagah manusianya, berperang antara satu sama lain. Sebab tu Allah tak panjangkan usia anak-anak lelaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, begitu pula Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata, da'hunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naq'un aw laqlaqun. Biarkan para wanita itu menangis atas meninggalnya Abu Sulaiman, yakni Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ketika meninggal dunia, maka para wanita ni rasa kehilangan. Kaum-kaum mereka rasa kehilangan sebab dia pahlawan perang kepada Islam. Perjuangannya sangat besar ya kepada membesarkan jajahan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala, selagi mereka itu tidak disertai dengan naqa'un. Naqa'un ini apa dia? Teriakan, jeritan dan sebagainya, ataupun selagi tidak diteruskan dengan laqalaqatun, iaitu jeritan, apa-apa saja, raungan dan sebagainya. Maka inilah ada sebahagiannya dia orang ni ambil bila dikebumikan jenazah, meraung-raung, ambil tanah kubur, tabur di atas kepala dan sebagainya. Macam-macam perangai yang ni tidak dibenarkan. So kesimpulan dalam bab ni, boleh ke tidak perempuan ziarah kubur? Boleh, melainkan pada waktu iddah. Cuma masa ziarah kubur orang perempuan perlu ada disiplin. Pakaiannya tidak tabarruj, tidak melampaui batas. Kalau boleh datang dengan teman-teman yang tidak mendatangi fitnah. Ya, jangan tabarruj, jangan pamerkan diri dan sebagainya. Insya-Allah yang tu tak ada masalah. Sampai di kubur nak menangis, boleh menangis, tapi jangan menangis yang melampau, yang digelar sebagai niyahah, iaitu meraung-raung. Jadi Islam ni mudah je. Dia tak ada payah mana. Okey, itu habis dalam bab ziarah kubur. Hari ini kita masuk di dalam bab tanda-tanda iman pada diri orang mati. Ya, tanda-tanda iman pada diri orang mati. Baik, setengah jam kita habiskan untuk penutup yang tadi tu. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman bisa ditandai dengan keluarnya keringat pada pelipisnya. Kata Al-Qurtubi, berdasarkan hadis yang sahih, orang yang mati dia dalam husnul khatimah, bila mati dia itu ada peluh-peluh jantan, kata orang Melayu. Habis tu orang perempuan tak dapat lah ustaz. Dapat juga peluh tu. Peluh jantan dipanggilnya. Peluh yang jernih, yang ada seketul di atas tu, bukan peluh yang meleleh, bukan. Peluh tu terjadi dia duduk seketul atas dahi tu. Ya, itu namanya keringat di saat akhir. Itu tanda husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Ya, hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Ibnu Majah, hadis yang dibawa oleh Buraidah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-mu'min yamutu bi'araqatil jabin, iaitu orang mukmin meninggal dengan peluh yang berada di dahi atau di pelipis kanan kirinya. Hadis ditakhrij hadis ini oleh Imam Tirmizi dan hadisnya adalah hadis hasan, yakni hadis yang baik. Ya, jadi kalau kita tengok di sini, maka tanda boleh kita lihat. Kita nak tengok kita tak boleh. Tapi kalau kita ada ilmu, kita boleh tengok orang lain. Tapi janganlah tengok oh ni ahli syurga ni, tengok habis neraka. Tak boleh lah. Tapi kalau kita nampak, maka Allah nak bagi tahu kita bahawa orang yang mati tu, kalau dia berpeluh dengan peluh yang macam tu, keringat yang macam tu, maka Nabi membuktikan kepada kita dan mengesahkan bahawa ianya adalah husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Diriwayatkan pula daripada Salman Al-Farisi, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan 3 hal pada seorang mayat, yakni ketika dia meninggal dunia. Nabi kata ada 3 tanda setelah dia meninggal dunia, yakni jika pelipisnya berkeringat. 1,
peluh, matanya berlinang. Okey, air mata dia turun sikit dan lubang hidung dia kembang. Maksudnya dia sentiasa bernafas dengan baik ketika dia pergi tu. Ya, itu adalah rahmat dari Allah yang telah turun kepadanya. Jika dia berdengkur seperti unta muda yang dicekik, padam cerah mukanya, berbuih kedua sudut mulutnya, itu adalah azab Allah Ta'ala yang menimpanya. Kita tengok dulu kedudukan hadis nah. Sebab apa? Nampak hadis ni keras sikit. Orang mengaji hadis sabar. Kita seronok tengok, kita tengok macam tercekik je, habis neraka. Nanti. Baik, kita cek hadis ni. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim, dan dikatakan oleh Al-Iraqi hadis yang dhaif. Dikatakan oleh Ibnu Tulun dalam kitab At-Tahrih Murassah, dan ditakhrij dalam kitab Al-Ihya bahawa hadis ni dhaif. Maka hukumnya hadis ni tak boleh pakai. Kenapa kita baca? Sebab kita nak pegang amanah kitab ni. Tapi kita baca dan kita bagi tahu hadisnya dhaif. Jadi tidaklah tanda-tanda ini menunjukkan bahawa orang tu masuk neraka, bukan. Tidaklah tanda-tanda ini juga menunjukkan orang tu masuk syurga, bukan. Jadi kita tinggalkan hadis ni. Ya, tinggalkan. Tak perlu tengok mulut dia berbuih, tak perlu tengok bunyi dengkuran seperti unta, sebab betul orang yang jenazah yang saat dia sakratul maut, kebanyakannya kita dengar bunyi kahak di bahagian halkum, dia akan bunyi macam tu. Ya, hati-hati, jangan kita kata bahawa ini adalah tanda ahli neraka. Ini tidak dibenarkan, ya, sebab hadis yang dhaif. Baik. Hadis ini telah ditakhrij oleh Abu Abdullah Imam Tirmizi, Al-Hakim dan kitabnya Nadawir Al-Usul, dan dia berkata bahawa Abdullah berkata, sesungguhnya orang mukmin itu masih tersisa padanya beberapa kesalahan, maka kesalahan-kesalahan itu dikurangi saat dia meninggal, maksudnya dibalas. Oleh kerana itu pelipisnya berkeringat. Bagi orang yang mati dalam keringat, pelipisnya itu ada peluh, maka yang itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kenapa pelipisnya keringat? Ada sebahagian ulama menyatakan bahawa matinya itu disakitkan sedikit. Kenapa? Untuk memberi keampunan dosa pada saat-saat terakhir dia nak mati, dan kemudian dakhalal jannah, masuk syurga Allah Ta'ala. Kita jangan pandang buruk. Oh, orang mati kapal terbang kena tembak. Bila ini musibah ni, ini balak ni, masuk neraka. Bukan. Kita baca hadis daripada 19 hadis. Tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah, tanda-tanda orang yang mati syahid adalah mati kemalangan, kan? Kemalangan, jatuh unta, jatuh keldai, bawa motosikal jatuh dalam melakukan kebaikan, bawa kereta nak pergi kenduri kahwin, aksiden, mati 12 orang sekali, jatuh gaung, gitu ini, semuanya dalam kebaikan. Maka dia nak buat baik, dia mati dalam perjalanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mati syahid. Habis cerita. Syahid apa? Syahid akhirat. Dunia kata dia tak syahid, tapi Allah kata dia syahid. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Ya, jadi kita ada harapan tak agak-agak kita mati syahid? Ada, banyak. Sakit perut, mati syahid. Kanser usus, mati syahid. Taun, mati syahid. Kan, ya? Apa lagi? Jatuh tertimpa bangunan, mati syahid. Landslide, apa landslide? Tanah runtuh. Cakap orang putih pula saya tu. Tanah runtuh, landslide, apa, sama juga, syahid. Banyak, sangat-sangat banyak. Maka kita sebenarnya ada harapan untuk mati syahid, ya, insya-Allah. Dan kata sebahagian ulama, mukmin itu pelipisnya berkeringat kerana malu kepada Tuhannya atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Ada sebahagian kata sakit sikit matinya sebab Allah nak ampun dosanya. Ada sebahagian kata dia malu nak menghadap Allah Ta'ala. Orang beriman ni malu nak menghadap Allah Ta'ala sebab amal dia sikit, tidur je banyak. Betul. Kejap-kejap pergi Giant, kejap-kejap pergi Tesco, kejap-kejap pergi jalan. Orang perempuan kan rombongan banyak. Lepas rombongan, lepas rombongan aja kerjanya. Bila nak pergi pula tu, siap tempah baju pula tu. Setiap satu rombongan ada baju baru. La ilaha illallah. Tu 10 bas rombongan.
Orang lelaki 10 orang je driver, yang lain semua perempuan. Boleh kalau nak belajar boleh, tak ada masalah. Tapi saya selalu kata pada orang perempuan, masa nak buat rombongan, sebab orang perempuan ni aktif, orang lelaki kurang aktif, asyik main damaji je. Orang perempuan ni aktif. So bila aktif orang perempuan, yang terbaik ajak pasangan hidup sekali. Ajak. Semua pastikan, semua ahli qaryah mengaji kita nak buat rombongan pergi ke Pulau Pinang, makan nasi kandang. Tak apa, itu kan ya, majlis silaturahim. Semua diwajibkan datang bersama pasangan masing-masing. Kan bas tu dia couple gitu kan. Lepas tu panggil ustaz seorang, ustazah seorang, duduk dalam satu bas, dalam perjalanan bagi tazkirah ustaz tu seorang lah, hak lain tidur lena. Tu kan. Semua naik bas makan ubat kencing manis lena. Ustaz, ni pengalaman saya lah. Tengok lena je. Boh lagu Hindustan, kejaga balik. Ya, sungguh. Ini apa yang kami dah buat. Kami dah buat pasangan-pasangan. So, gerak daripada sini nak pergi Penang. So, kita gerak sebelum itu berimpun di satu tempat. Ini ada berimpun di tempat saya lah, di pondok tahfiz saya. Berhenti ambil situ. Kemudian kita solat subuh berjamaah. Mula dengan solat subuh berjamaah. Kemudian tazkirah subuh. Lepas tazkirah subuh, breakfast beramai-ramai. Lepas tu start perjalanan. Naik bas, kita baca doa. Kemudian ketika bas naik bukit, kita sebut Allahu Akbar. Bila bas turun bukit, kita sebut Subhanallah, kan ya. Adalah macam-macam keadaan yang kita didik. Sampai di satu tempat, kita didik orang yang kadang-kadang tak pernah solat jamak dan qasar. Buat secara berjamaah. Buat dekat Padang, tak buat dekat surau R&R, buat kat Padang. Semua. Wih, seronok. Barulah ada makcik-makcik, pakcik dia kata, ustaz, inilah kali pertama solat jamak ustaz. Alhamdulillah dapat pergi rombongan. Tu kan. Jadi seronok, memang seronok. Ini tak pergi perempuan aja. Perempuan dia suruh berhenti nilai 3. Dia suruh berhenti. Tu tempat-tempat yang macam tu dia suruh berhenti. Driver pun penat kan. Pergi beg satu je, balik ada 6 beg. Tak tahu mana datang. Maka saya selalu pesan pada orang perempuan, tambah-tambah saat-saat akhir hidup kita ni lah, berdampinglah dengan pasangan hidup kita. Buatlah sama-sama. Solat berjamaah, pergi masjid sama-sama, buka puasa sama-sama, solat sunat, bawa nak berjalan sama-sama. Bang, saya nak pergi beli tudung lah bang. Tudung bawal saya hari tu dah rosak, tukar tenggiri lah pula. Okey, ajak suami pergi sekali. Sungguh, ini saat-saat yang paling baik. Siapa yang dah tak ada suami, dia tahulah dia rasa. Betul kan? Dah tak ada lah berfikir. Lepas tu telefon anak-anak tak datang-datang. Lambat pula tu. Nanti lah mak, nanti. Kalau laki okey je. Laki jom. Kalau ikut laki pun meluat juga. Tapi kasih sayang antara orang berdua ni, tu yang dapatkan hidup kita bahagia tu, insya-Allah.